Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. PKPD akan dilaksanakan di 21 mukim dan 7 lokaliti di 6 negeri melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Sabah dan Sarawak mulai 22 Mei sehingga 4 Jun. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan PKPD ini susulan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di kawasan berkenaan. PKPD di Terengganu melibatkan 15 mukim dalam daerah Besut iaitu Kampung Raja Keluang, Lubuk Kawah, Bukit Kenak, Pelagat, Jabi, Tembila, Kerandang, Bukit Puteri, Pengkalan Nangka, Kuala Besut, Pasir Akar, Kubang Bemban, Tenang dan Hulu Besut. Kementerian Kesihatan mengesahkan 9 daripada 17 kluster aktif di Terengganu melibatkan daerah Besut yang telah menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di negeri itu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi dalam komuniti. PKPD di Pahang pula melibatkan rumah banjir Kuala Teh di Jerantut, manakala PKPD di Kelantan melibatkan Kampung Terusan, Mukim Limbat, Pasir Tumbuh, Kota Baru. Turut diperketatkan dikenakan PKPD Kepulauan Tumpat, Mukim Sungai Pinang, Tumpat melibatkan 4 lokaliti iaitu Teluk Renjuna, Pantai Nik Haji Nikmat, Pulau Beluru dan Pantai Suri. Sementara itu PKPD di Perak melibatkan 4 mukim iaitu Mukim Pengkalan Hulu, Mukim Taiping, Mukim Hulu Kinta dan Mukim Hulu Bernam Timur. PKPD di Sabah pula melibatkan Kampung Idani Sempurna, Kampung Pisang Tawau, selain di Kampung Getah, Kampung Getah Tengah dan Taman Kunak Jaya Kunak. Dan di Sarawak, PKPD dilaksanakan di Kampung Boyan Kuching. Kebiasaannya dalam majlis pengkebumian, ramai sanak saudara, rakan taulan yang akan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Namun itu tidak berlaku bagi jenazah atau mayat positif COVID-19. Wartawan Nasaruddin Stanley Kujat yang mengikuti perjalanan dan proses pengkebumian jenazah atau mayat positif COVID-19 di Bintulu ada laporannya. Jenazah pesakit COVID-19 perlu segera dikebumikan dalam tempoh 24 jam. Justru setelah selesai urusan di unit forensik Hospital Bintulu, jenazah akan terus dibawa menaiki van jenazah khas diiringi kereta peronda PDRM. Sedihlah sebab apabila ahli keluarga jenazah tak dapat ikut bersama ke kubur semasa jenazah dikebumikan. Sama-samalah kita untuk menjaga SOP yang sedia adalah supaya kita tidak terjangkit dari COVID-19. Mengiringi bersama petugas KKM dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Bagi jenazah Islam, pihak JAIS Bintulu dan petugas Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakib serta Masjid Asyakirin Bintulu akan turut serta dalam pergerakan tersebut. Manakala bagi mayat bukan Islam, petugas ejen pengurusan mayat yang dilantik akan bersama bagi menjalankan kerja-kerja pengkebumian. Di tanah perkuburan Islam Kemunting Bintulu, petugas JAIS Bintulu, Lakib dan Masjid Asyakirin Bintulu telah menyiapkan liang lahat lebih awal. Sewaktu rakaman ini dilakukan, kerja-kerja pengkebumian dilakukan pada waktu malam dan ia perlu dijalankan dengan cepat dan teliti. Bagi orang yang tidak pernah terlibat dengan situasi menguruskan pesakit COVID, jenazah COVID, maka barangkali tidak melihat sukar dan agak payahnya bila berhadapan dengan keadaan sebenarnya begini. Maka saya menyeru supaya sama-sama kita terus membenteras dan memerangi COVID-19 ini dengan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Perasaan tu memang sedihlah, sedih apabila melihat keluarga tidak dapat bersama kita, dan ada juga yang meninggal ni sendirian lah.
ada yang meninggal dengan usia yang terlalu muda, ada yang meninggal suami isteri disebabkan COVID-19 ini. Di tanah perkuburan Roman Katolik Bintulu pula, tapak kubur telah disiapkan sepenuhnya oleh pihak ejen. Situasi sama juga dapat dilihat di tanah perkuburan BDA Batu Dua Bintulu dengan persiapan dilakukan pasukan khas ejen yang dipilih keluarga si mati. Seperti yang ditetapkan, kesemuanya dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Setiap langkah sehingga lubang kubur di kampus dilakukan dengan diselangi proses sanitasi bagi memastikan tiada jangkitan berlaku. Hakikatnya beginilah perjalanan terakhir pesakit COVID-19. Apabila dikebumikan, tidak ada sanak saudara yang dapat mengiringi bersama perjalanan ini. Apapun situasinya, marilah sama-sama kita berusaha menjaga diri, menjaga keluarga dan menjaga masyarakat kita. Syabas dan juga tahniah kepada seluruh petugas-petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus menjaga kita dan juga bertugas demi negara yang tercinta.